Dan jadi pada zaman sekarang, kata Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah ta'ala, adalah zaman yang banyaknya dakwaan yang menyimpang dan juga menolak ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, dan menuduh bahawa golongan Asy'ariyah sebagai golongan mubtadi', ahli bid'ah dan seumpamanya, dan mengatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah ini, Asy'ariyah ini, terkesan dengan golongan falsafah dan Mu'tazilah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa dhurriyyatihim wa ila sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam Hasan ibn Ali wal Imam Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihi wassalam wa ila imamina al-a'zam Abi Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ila sayyidina al-Imam Abi Hasan al-Shadili wa ila sayyidina al-Imam Abi Abbas al-Mursi wa ila sayyidina al-Imam Tajuddin bin Athaillah as-Sakandari wa ila sayyidina al-Imam Abi Hasan al-Ash'ari wa ila sayyidina al-Imam Abi al-Barakat Dardir radhiyallahu ta'ala anhu wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'il awliya min masyariq al-ardi ila magharibiha wa ila jami'i al-aqtab al-arba'ah wa ila jami'il awtad wa ila jami'il nuqaba wa ila jami'il nujaba wa ila jami'il budala usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alaihim ajma'in bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan memulakan pengajian yang pertama bagi kitab Qaridah, Syarah Qaridah Bahiyah karangan Sayyidi Al-Imam Al-Allamah Abul Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir, wafat pada tahun 1201 Hijriah. Sebelum memulakan pengajian, kita dahulukan dengan muqaddimahnya. Ilmu yang afdal, kata para ulama, alal itlaq, secara mutlak, dan yang paling penting di sisi para uqala dengan ittifaq, adalah ilmu akidah al-islamiyah dengan jalan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ilmu ini yang mana akan terbina padanya asas kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerana segala ilmu syariat dan seumpamanya itu terhenti dengan mengetahui dan beriman dengan apa yang dibicarakan dalam ilmu akidah. Jadi akidah ini seperti akar umbi yang menumbuhkan furu' pada pokok. Jadi kalau akarnya tidak kuat, maka hasilnya juga tidak akan menjadi baik. Dan ini akan menjaga pokok tersebut daripada goncang dan daripada terbalik jika akarnya kuat. Dan yang paling utama sekali adalah faedah bagi mempelajari ilmu akidah ini, atau ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah, saya sebutkan ilmu akidah bukan hanya sekadar akidah semata-mata, tetapi dengan makna akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, yang kedua, yang pertama kita menyebutkan bahawa kenapa didapatkan saadah ataupun kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang mempelajari ilmu akidah. Karena yang pertama akan berhasil kepada yang mempelajarinya tersebut dengan yakin pada agama, ya, dan akan rasa tenang dalam hatinya dengan i'tiqadnya yang sejahtera, dan dia selamat daripada kegelinciran orang-orang yang tergelincir daripada memahami akidah yang sebenar. Yang kedua, sekurang-kurang kebahagiaan bagi seseorang tadi mendapatkan kebaikan ketika mempelajari ilmu akidah ialah menyelamatkan dirinya daripada kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi adalah mendapatkan anugerah melihat Allah Azza wa Jalla bila kaif wal inhisar, tanpa ada bentuk dan diseliput atau diliputi oleh sesuatu. Di dalam
darin na'im, iaitu dalam syurga Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para muttaqin al-abrar. Jadi itu yang tertinggi, yang kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kayu, tanpa ada bentuk bagaimana, cara bagaimananya. Dan Allah tidak disamakan dengan makhluk, seperti bertempat, berarah dan seumpamanya. Dan Allah tidak diliputi oleh sesuatu. Karena itu para ulama sangat mengambil berat menulis dan menyusun ilmu ini. Dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap ilmu ini dan diberikan dengan perbahasan yang mendalam dan detail tentang ilmu ini mengikut kepada peringkat-peringkatnya. Dan mereka mula menyusun matan syarahan bagi kitab dalam bentuk manzumah dan seumpamanya. Dan antara yang terkenal yang akan kita bacakan kitabnya, iaitu karangan Al-Imam Al-Allamah Abul Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir, yang beliau syarahkan matan beliau, iaitu Al-Qaridah Al-Bahiyah dalam ilmu Tauhid. Dan di hujung kitab ini disusun juga tentang ilmu tasawuf, yang merupakan tauhidul haqiqi, yang ini puncak tauhid yang akan dicapai oleh seseorang yang mempelajarinya dan mengamalkan ilmu ini dengan baik. Al-Imam Allamah Al-Syeikh Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala menyusun manzumah ini dengan jalan ataupun manhajnya tariqah ahli sunnah wal jamaah al-asyairah. Dan iaitu antara manhaj ahli sunnah wal jamaah ini membahaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beberapa bahagian, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Dan Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah tidak membahaskan tentang sifat ma'nawiyah, karena beliau memandang bahawa ianya bukanlah sifat tambahan daripada ma'ani, bahkan ia adalah maksudnya ibarah kepada qiyamul ma'ani bizzat, yakni adanya ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan subutnya ma'ani tadi adalah merupakan amrun zihni faqat, yakni perkara yang berkait dengan akal, dalam akal fikiran sahaja. Yakni dia tidak wujud khariji, tidak ada di luar daripada kotak fikiran kita. Jadi lalu beliau membahaskan sifat Allah pada 3 bahagian, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Dan beliau bukan menafikan sifat ma'nawiyah, tapi sebaliknya memasukkan ma'nawiyah ke dalam ma'ani, kerana itu akan difahami secara langsung. Dan dibahaskan juga dalam kitab ini tentang bahagian nubuwat dan juga bahagian sam'iyat, dan ditutup kitab ini dengan bahagian tasawuf. Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah subhanahu wa ta'ala membahaskan kitab ini dengan sangat luar biasa kesederhanaannya, yang tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu longgar. Dan ini adalah salah satu sifat kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni tidak berpegang semata-mata kepada naqal dan mengabaikan akal, dan mereka juga tidak berlebihan berpegang kepada akal semata-mata meninggalkan naqal, meninggalkan dalil naqli Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka menggabungkan kedua-duanya, menggunakan akal yang dianugerahkan dan dengan naqal yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mazhab ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ini adalah merupakan mazhab yang terbesar ataupun disebut dengan as-sawadul a'zam di kalangan ahli Islam daripada timur ke barat. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajma'ullahu ummati ala dhalalati abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku ini ala dhalalatin abada, dengan di atas kesesatan selama-lamanya. Wa yadullahi 'alal jamaah. Yadullah maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah, ataupun dengan makna kuasa Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan jamaah, yakni jamaatul muslimin. Fattabi'u sawadal a'zam, maka ikutilah sawadal a'zam, yakni kelompok yang majoriti. Fa innahu man syazza finnar,
Ini kerana siapa yang bersendirian, maka dia bersendirian di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi pada zaman sekarang, kata Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah ta'ala, adalah zaman yang banyaknya dakwaan yang menyimpang dan juga menolak ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan menuduh bahawa golongan Asy'ariyah sebagai golongan mubtadi', ahli bid'ah dan seumpamanya, dan mengatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah ini, Asy'ariyah ini terkesan dengan golongan falsafah dan Mu'tazilah. Mereka menolak dan menuduh perkara tadi tanpa keilmuan dan tanpa fakta yang benar. Jadi kita akan menjelaskan, dan bila kita mempelajari kitab ni, kita akan melihat dengan jelas bahawa akidah ahli sunnah adalah akidah yang paling terbaik yang disusun dalam sejarah umat untuk memberikan panduan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti akidahnya baginda Rasul dan akidahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, secara hakikatnya beliau bukan membina dan juga mencipta mazhab yang baru dalam i'tiqad. Sebaliknya beliau adalah seorang yang menguatkan semula dan menyusun semula mazhab para ulama yang terdahulu, ulama salaf. Dan penguat kepada mazhabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Ketika mana kita bernasabkan ataupun kita menisbahkan diri kita kepada Asy'ariyah, maka bermakna kita telah meletakkan kepada satu nisbah bahawa kita ini mengikuti manhajnya para salafus salih yang terdahulu. Jadi kalau seorang tadi menyebutkan bahawa dirinya Asy'ari, maka bermakna dia mempunyai sifat-sifat ataupun pegangan akidah yang mana pegangan tersebut adalah bertepatan seperti mana apa yang telah disebutkan oleh para salafus salih yang terdahulu. Sebab itu kalau kita melihat apa yang disebutkan dalam kitab ini, dalam akidah Asy'ariyah secara umumnya, dalam kitab-kitab yang lain, maka akidah ini terbina dengan tanzih, yakni menyucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meletakkan kedudukan Nabi dengan kedudukan yang agung. Dan ianya merupakan asas kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid dan usul akidah al-islamiyah. Dan kalau kita melihat akidah Asy'ariyah ini jelas dengan tanzihnya. Pertama, mereka mentanzihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menyamai makhluk dengan syaklin mutlak. Apa sahaja bentuk yang menyerupai makhluk maka dinafikan oleh ahli al-Asy'ariyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeza dengan apa yang digambarkan dalam kotak fikiran. Jadi apa-apa sahaja yang waham padanya tashbih, maka mereka akan melarikan maknanya kepada menafikan tashbih dan meletakkan makna tadi dengan yang layak bagi lafaz lughah tersebut. Ini salah satu daripada bentuk tanzih yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Ini kerana beriman dengan ayat Allah, laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Jadi ayat ini mentanzihkan Allah secara mutlak. Maka bila mana Allah Ta'ala ditanzihkan secara mutlak, maka ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah menggunakan kaedah tersebut, mentanzihkan Allah Ta'ala secara mutlak daripada apa sahaja bentuk persamaan dengan makhluk, walau dalam fikiran sekalipun. Yang kedua, antara pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ialah mentanzihkan Allah Azza wa Jalla daripada berjisim dan juga bertempat di dalam sesuatu jisim. Jadi tidak ada istilah akidah ahli sunnah wal jamaah ini ittihad dan juga hulul di dalam jasad. Yang ketiga, akidah ahli sunnah wal jamaah juga mentanzihkan Allah Azza wa Jalla daripada bertempat dan juga berhad dengan sesuatu had. Faham? Atau berarah ke sesuatu arah. Ini tidak akan disebutkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang seterusnya, ditanzihkan Allah Azza wa Jalla daripada bersifat seperti sifat hadithah, sifat-sifat baharu, ataupun zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim itu ditempati oleh perkara yang baharu. Mustahil. Seperti
harakah, sukun, diam, bergerak diam dan seumpamanya, itu mustahil kepada Allah Azza wa Jalla. Yang seterusnya, tanzihkan Allah Azza wa Jalla bahawa bersama dengan Allah itu sesuatu. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala itu qadim, ad-daim, al-hayy, al-baqi, al-awwal bila bidayah. Ini Allah tidak ada permulaan baginya, dan al-akhir bila nihayah, dan yang terakhir iaitu yang paling sempurna dan yang paling panggil apa? Al-akhir di sini maksudnya yang kekal, tidak akan ada penghujung, dan tidak ada sebelum Allah itu sesuatu, dan tidak ada setelah Allah itu sesuatu. Yang ini akidah yang sahihah, yang mu'tadilah, yang muwafaqah dengan dalil akal dan dalil naqal, yang dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda Nabi yang mulia dan para salafus saleh, yang ini dinamakan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang akidah ini melarang untuk kita mengkafirkan mana-mana muslim di kalangan ahli qiblah, walaupun mereka melakukan apa bentuk dosa sekalipun. Maka kita tidak akan mengkafirkan mereka, selagi mana mereka tidak menghalalkan dosa tersebut. Pun begitu, yang mengkafirkan, yang menjatuhkan hukum tadi adalah pihak yang berwajib, bukannya individu yang tertentu. Ahli sunnah wal jamaah, kata Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa radiya anhu, mempunyai dua alamat yang jelas yang dikenali bahawa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, mereka itu akan berada di bawah satu pemerintahan imam muslimin yang menghukumkan negeri Islam pada waktu tersebut. Dan perkara ini tidak zahir lagi pada waktu sekarang kerana tidak ada lagi khilafah, kerana khilafah telah gugur, telah jatuh, dan cuma ada satu lagi sahaja tanda yang dikenali ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka ini adalah kelompok majoriti. Ini yang kedua. Ini mereka ini adalah kelompok majoriti di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah mereka seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anugerah kepada umat ini dengan diutuskan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan para ulama kalangan ahli sunnah yang bertungkus lumus menjaga akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kegelinciran. Karena ini amrun sa'b, ini perkara yang sukar dan susah, karena ia berkait dengan perkara ghaibiyat, dan beriman dengan perkara ghaibiyat ini adalah memerlukan kepada pembimbing dan yang menuntun tangan kita untuk sampai kepada hakikahnya. Dan di antara imam dan para ulama yang mengambil tempat tersebut juga adalah Al-Imamul Azim, Al-Waliyus Salih, Sayyidi Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Jadi ini yang kita akan pelajari dalam tempoh pengajian kita sepanjang pengajian kitab ini dan sehingga selesai kitab ini insya-Allah ta'ala. Tamam. Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, seperti mana yang telah kita bacakan sebentar tadi sedikit, beliau adalah merupakan salah seorang daripada ulama yang dikeluarkan daripada rahimnya Al-Azhar Al-Syarif, dan juga beliau bertariqah dengan tariqah khalwatiyah, dan digelar beliau dengan Ahmad Ad-Dardir. Dilahirkan di kampung Bani Adi yang ditinggal di kampung tersebut oleh kabilah Bani Adi Al-Qurashiyah. Bani Adi adalah nisbah kepada keturunan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala digelar dengan Al-Adawi. Al-Adawi juga. Ahmad ibn Muhammad ibni Ahmad Al-Adawi Al-Maliki Al-Azhari Al-Qalwati. Jadi beliau digelar dengan Al-Adawi kerana beliau berketurunan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Digelarkan beliau dengan Dardir kerana kabilah daripada Arab, bila mana turun di Bani Adi, ada satu kabilah yang mana ketua kabilah tersebut seorang lelaki yang saleh, wali, ahli ilm wal fadl, yang digelar dengan Dardir. Maka digelarkan nama Imam Dardir tafaulan bihadzal imam, bihadza asy-syakhs as-salih, wali tadi yang hadir ke kampung ataupun
di kampung Bani Adi pada ketika tersebut. Dan pada waktu ketika wali tadi sampai, Al-Imam Dardir dilahirkan. Lalu dinamakan beliau dan dinisbahkan beliau dengan Ad-Dardir, tafaulan, optimis dan berpandangan baik agar menjadi seperti wali soleh tersebut. Dan Al-Imam Ad-Dardir, ayahnya adalah merupakan seorang yang saleh, alim dan yang sangat mutqin dalam Al-Quranul Karim. Dan beliau pada hujung hidupnya, hidup ayahnya, kehilangan kedua kekasihnya iaitu matanya pada akhir hidup, dan sibuk menghafal Al-Quranul Karim sehingga beliau wafat. Ini Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah lahir pada tahun 1127 Hijriah, menghafal Al-Quran, mencintai ilmu, dan kemudian datang ke Al-Azhar Asy-Syarif mempelajari ilmu dengan para gurunya di Al-Azhar Asy-Syarif. Antara guru Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala adalah Syekh Muhammad Ad-Dafrawi, yang beliau telah mendengar musalsal awaliyah dengan Al-Imam Muhammad Ad-Dafrawi, dan beliau juga mengambil ulumul hadis daripada Syekh Ahmad Sabbagh dan mempelajari fiqh dengan Syekh Ali As-Sa'idi Al-Adawi. Al-Imam Dardir mazhabnya Maliki. Dan Al-Imam Dardir melazimi Al-Imam Ali As-Sa'idi Al-Adawi, dan sehingga beliau zahir kebijaksanaan dan kecerdikan beliau. Dan beliau mengambil tarik tasawuf dan jalan khalwatiyah dengan Al-Imam Al-Murabbi Al-Syekh Syamsuddin Al-Hifni. Dan beliau juga menghadiri pengajian dua orang alim besar, iaitu Al-Imam Al-Mallawi dan Al-Imam Al-Jauhari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan murid Al-Imam Dardir radhiyallahu ta'ala anhu sangat ramai. Antaranya adalah Syekh Syamsuddin Aba Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Arafah Ad-Dusuqi, juga Al-Imam Abul Khairat Mustafa Al-Aqabawi, syarih kepada kitab Aqidah Hafidah Al-Imam Ad-Dardir, dan beliau juga yang menyempurnakan kitab Aqrabul Masalik, syarah yang dilakukan oleh Imam Dardir. Dan Imam Abu Abbas Ahmad As-Sawi, pengarang kitab Hasyiah Sawi, juga murid kepada Al-Imam Dardir. Al-Imam Abul Falah Saleh bin Muhammad bin Saleh As-Sibai, dan Al-Imam Abu Rabi' Sulaiman bin Muhammad Al-Fayyumi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang antara murid-murid beliau yang merupakan kibar ulama pada zaman tersebut. Al-Imam Dardir banyak mengarang karangan, antaranya Syarah Mukhtasar Khalil, dan ini merupakan umdah bagi mazhab Maliki. Dan di dalam kitab ini dimasukkan khulasah dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ujhuri dan Al-Imam Zurqani, dan diikhtisarkan padanya yang rajih daripada aqwal dalam mazhab Maliki, yang dipelajari di Al-Azhar Asy-Syarif. Juga Al-Aqrabul Masalik di mazhab Al-Imam Malik, dan ini matan dalam fiqh Maliki. Dan beliau mengarang kitab ini selesai ditulis pada 1193 Hijriah, pada tahun, dan ditabak ataupun dicetak di Kahirah pada tahun 1321 Hijriah. Dan kemudian selepas itu banyaklah taba'ah bagi Aqrabul Masalik. Kemudian Syarah Saghir ala Aqrabil Masalik, yang itu sampai kepada Babil Jinayah. Kemudian disempurnakan oleh murid beliau Syekh Mustafa Al-Aqabawi. Dan syarah ini adalah yang diikrarkan oleh keseluruhan para ulama Malikiyah dalam fatwa. Maksudnya untuk dikeluarkan fatwa dibaca syarah ini. Dan ini masyhur dalam mazhab Maliki dan aqwal mu'tamadah fihi. Al-Imam Dardir ni seakan-akan beliau adalah seperti Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi yang menjadi keajaibannya, beliau lahir pada kurun yang mutaakhir, pada kurun ke-12 Hijri. Kurun ke-12 Hijri. Jadi maksudnya bukanlah umpamanya terlalu jauh sangat. Pada beza dengan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu yang lahir sebelum itu lagi pada kurun yang ke-7 ataupun kurun yang ke-8, kurun ke-7. Jadi Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala juga mengarang kitab Tawajjuh Al-Asna binazmi Asma'illahil Husna. Dinamakan dengan Manzumah Ad-Dardir ataupun Manzumah Al-Asma' Al-Husna. Dan juga mengarang kitab Tuhfatul Ikhwan fi Adabi Ahli Al-Irfan dalam tasawuf.
juga mengarang kitab Nazm Qaridah Bahiyah dan syarahnya yang kita akan bacakan ini, dan syarah risalah fi al-ma'ani wal bayan dalam ilmu balaghah, risalah dalam tariq hafz fil qira'at, risalah fi Maulidin Nabawi Asy-Syarif, dan juga syarah ala risalah fi tauhid min kalamil allamah ad-Dimardash, dan juga syarah bagi adabil bahthi wa ta'lif, dan juga risalah dalam salawat syarifah yang dinamakan dengan Mawridul Bariq fi salati ala afdalil khalaiq, dan juga risalah dalam mutasyabihat Al-Quran. Jadi ini antara karangan-karangan Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Dardir radhiyallahu anhu seorang yang sangat mustajab doanya, sangat menjaga makanannya, makan yang halal sahaja, dan beliau tidak akan makan makanan yang ada padanya syubhah. Dan kalau dijemput oleh seorang untuk makan, maka dia akan tanya dulu daripada mana keluarnya makanan tersebut, diambil mana rezeki tersebut, karena dia tahari al-halal, sangat menjaga dengan yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan di tangannya dengan karamah yang banyak, karena itu disebutkan beliau dengan Abul Barakat. Tamam? Yani bapa keberkatan. Yani barakah yang banyak. Dan banyak diceritakan oleh para ulama tentang karamahnya Al-Imam Ad-Dardir seperti yang dinakalkan oleh Jabarti dan seumpamanya di kalangan muarrikhin di dalam kitab-kitab mereka. Dan beliau seorang yang sangat tegas, sufi, taqi, sunni, zahid, seorang yang sangat luar biasa ketegasannya hatta dengan pemerintah sekalipun, dan mereka sangat gerun dengan Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala kerana ketegasan yang beliau tunjukkan. InsyaAllah kita akan memulakan pengajian bagi kitab ini, iaitu kitab syarah bagi Qaridah Al-Bahiyah. Qaridah Bahiyah ini ada 71 bait syair, dan ini telah dipelajari di Zawiyah Nasiriyah dan telah selesai khatamannya pada tahun ini. Dan kita memulakan kembali kitab ini, diulang semula kerana barakah kitab ini yang luar biasa. InsyaAllah siapa yang memahami kitab ini dengan baik, maka dia akan mendapatkan kefahaman yang baik dengan tentang fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan kitab yang merupakan kitab futuh bagi saya sendiri secara peribadi. Ketika mana Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullahu ta'ala mula mengajarkan kitab ini pada tahun 2006, maka saya antara yang hadir, yang mengikuti pengajian tersebut daripada permulaan pengajian sehingga selesai. Dan kemudian diberi izin oleh Maulana Syekh Jamal untuk saya mengajarkan kitab ini di Al-Azhar Asy-Syarif, di Masjid Al-Azhar pada tahun beberapa tahun selepas itu. Dan kitab ini bizat secara khususnya. Jadi keterkaitan dan juga alaqah kerohanian saya sendiri dengan kitab ini bagi saya sendirilah merasakan sangat kuat. Dan setiap kali ada kekurang fahaman dan seumpamanya ketika mana membaca kitab ini, ketika di Mesir saya akan sentiasa ke maqam Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, dan atau saya ketika melalui maqamnya Al-Imam Ad-Dardir, saya akan berhenti dan kemudian menghadiahkan Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali, dan kemudian dibacakan doa dan tawassul, dan insya-Allah pada malam ketika saya mengajar, insya-Allah akan diberikan oleh Allah dengan kefahaman yang baik. Dan ini tajribah yang kita lakukan, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan anugerah yang besar kepada Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, dan juga kepada para guru kita, kepada Maulana Syekh Jamal Faruq dan seluruh silsilah, dan juga kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala, dan para masyayikh yang lain, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, Maulana Syekh Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani, Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, Maulana Syekh Ali Saleh, Maulana Syekh Ayub Ahdal Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum itu sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada guru saya di Makkah Al-Mukarramah, ini Maulana Syekh Ayub Ahdal, yang mana saya telah mempelajari dengan beliau beberapa buah kitab, antaranya kitab Minhaj At-Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi sehingga selesai. Ketika ziarah saya dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh ke Makkah Al-Mukarramah pada tahun 2012, saya ke sana bersama dengan Maulana Syekh Ahmad untuk mempelajari dan mendengar kitab Minhajut Talibin dari awal sehingga selesai. Karena tariq Al-Ahdal adalah tariq sama'i. Jadi
sempat bersama dengan Syekh Ayub Ahdal selama 2 minggu. Dan setelah itu saya ke Mekah, juga sempat bertemu dengan beliau di rumah beliau di sekarang ni yang berada di belakang Hilton yang baru dibina. Dan baru ni beliau diserang sakit dan kemudian masuk ke hospital, dan beberapa hari yang lepas beliau telah dijemput ke hadratillah. Ya, min awliyaillah subhanahu wa ta'ala, min as-salihin. Dan moga-moga Allah Ta'ala tempatkan beliau bersama dengan para salihin dan bersama dengan datuk beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Dan insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab kita pada pagi ini insya-Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarah. Kita baca terus syarahnya ya, karena syarahannya sangat menarik. Kita akan ikuti satu persatu. Syarahnya ni kalau saya anggap sebagai peringkat yang pertama dan pertengahan lah. Pertama dan pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bima'rifati aqaidit tauhid. Kata Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala, al-murad bil aqaidi tauhid tadi adalah al-qawaid wad dawabit, maksudnya al-kulliyah, iaitu kaedah dan dawabit kulliyah. Jadi segala puji bagi Allah yang nawwara qulubana, yang menjelaskan ataupun yang menerangkan hati kita dengan ma'rifah aqaidit tauhid, mengetahui akidah tauhid. Yang dimaksudkan dengan akidah tauhid di sini dengan makna mengetahui kaedah dan dawabit kulliyah. Tamam? Seperti apa contohnya? Kullu kamalin wajibun lillah, itu contohnya. Jadi setiap yang sempurna itu wajib bagi Allah. Itu dawabit tu. Itu panggil dawabit. Ataupun kullu ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahuwa sidqun. Setiap, mana pen Syarimi? Pegang pen ni. Kullu ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa sidqun. Setiap yang dikhabarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhbara bihi, yakni akhbara bima, dengan apa yang dimaklumkan oleh Nabi tadi adalah benar. Jadi kerana itu dijamakkan menjadi aqaid ataupun dijadikan qawaid atau dawabit. Jadi aqaid di sini dengan makna dawabitut tauhid dipanggil. Qawaidut tauhid maksudnya gitu. Jadi bukan maksud di sini dengan tauhid tadi dengan khusus nisbah kepada wahdaniyah Allah Taala. Tak. Sebab tu kita akidah dinamakan dengan aqaid at-tauhid. Bukan dibincang berkenaan dengan wahdaniyah saja. Tapi yang dimaksudkan sini adalah i'tiqad muslimin mukallaf bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yattasif bikulli kamalin, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, munazzah wa munazzahin an kulli naqsin, dan suci daripada segala kekurangan. Jadi maka di sini kita idafahkan, kata Maulana Syekh Jamal, aqaid tadi kepada tauhid adalah dengan makna idafah bayaniyah, dengan maksud aqaid huwa at-tauhid, hiya at-tauhid. Aqaid hiya at-tauhid. Tamam. Wa harrara, balik kepada syarah Al-Imam Dabti. Wa harrara uqulana, yang telah membebaskan akal-akal kita, min ribqati syawaibit taqlid, daripada ikatan taklid itu sendiri. Syawaib maksudnya ikatan kekeliruan dalam taklid. Tamam. Taklid, ribqah ni adalah dengan makna ikatan, khiladah. Tuda'u fi unuqil ijl, yang diletakkan, perkataan ribqah tu sendiri adalah merupakan khiladah ataupun ikatan yang diletakkan di tengkok anak lembu yang kecil. Untuk apa ni? Untuk liyumsika biha inda hilabi ummi, ketika dia minum susu ibu. Dan syawaib adalah jamak kepada syaibah. Jadi dengan apa makna syawaib? Yakni akhlaq wal ma'aib, maksudnya percampuran, kekeliruan dan keaiban. Tu. Jadi murad dengan tashbih asy-syawaib birribqah. Jadi syawaib maksudnya apa dia? Min ribqati syawaibit taqlid, dengan makna iaitu menjelaskan ataupun membebaskan akal kita daripada ikatan syawaibit taqlid. Ini ikatan syawaib ni seolah-olah ianya merupakan ikatan yang mengikat tengkok kita ni daripada kita
sampai kepada maksud. Jadi kalau terikat tengkok tak sampailah. Kerana kita akan ikat dan ditarik nanti. Jadi seolah-olah orang yang taklid ini masih lagi diikat tengkoknya. Tidak boleh mencapai kepada maksud yang sebenar. Jadi apa maksud sebenar bagi pengajian tauhid adalah ma'rifatul haq. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan dengan yang benar dan kebenaran. Itu maksudnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyadi bil mu'jizatil bahirah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikuatkan dengan mukjizat yang jelas, wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil faqirah, dan kepada seluruh ahli keluarga baginda Nabi, selawat dan salam juga kepada mereka dan para sahabat Nabi yang merupakan pemilik manaqib yang faqirah, iaitu yang agung. Amma ba'du, fahadha syarhun latifun ala al-muqaddimati al-musammati bil-qaridati al-bahiyah allati nazamtuha. Dan ini adalah merupakan syarah yang halus, latif, yang halus dan daqiq. Halus ini dengan makna daqiq, yang sangat mendalam, walaupun kita nampak kitab ni kecil. Ada sebahagian yang memandang kecil dengan kitab Al-Qaridah. Kata Maulana Syekh Muhammad Said Hanbali hafizahullah ta'ala kepada kami dalam pengajian Qaridah Bahiyah, kata beliau, Qaridah Bahiyah ni, kalau syarah Qaridah Bahiyah ini, syarahnya ini kalau dibaca 10 kali itu lebih baik sebenarnya daripada dibaca kitab-kitab yang besar tapi sekali saja baca. Faham? Syarah ni kalau dibaca 10 kali dan diulang kepada murid 10 kali, insya-Allah akan diberi futuh dalam ilmu akidah. Dan ini mujarrab. Dan mujarrab kitab ini luar biasa kefahamannya, dan juga apa yang dibahaskan oleh Imam Dardir radhiyallahu anhu ni adalah kunci besar kepada kefahaman kitab-kitab tauhid yang akan datang, insya-Allah. Lepas tu saya pesan kepada para bentuk ilmu, jangan ditinggalkan. Kalau ikuti pengajian ini, boleh diikuti dengan salisah, bagi mengikut turutannya. Jangan langkau. Ikut turutannya dengan baik, insya-Allah kita akan dapat memahami dengan baik perbahasan kitab ini. Tamam. Hadha syarhun latifun 'ala al-muqaddimati al-musammati bil qaridati al-bahiyah allati nazamtuha. Jadi nazam Al-Imam Dardir ini bagi kitab Qaridah Bahiyah ni termasuk daripada karamat Al-Imam Dardir. Al-Imam Dardir radhiyallahu anhu, untuk pengetahuan, beliau bukanlah seorang nazim, bukan seorang penyair pujangga. Dan beliau tidak pandai sebenarnya menulis syair. Tamam? Tetapi manzumah ini keluar di dalam dari lidah beliau pada satu masa. Yang kemudian dia ditulis dengan sekali duduk. Ini disebutkan oleh muallif Al-Imam Dardir radhiyallahu anhu di dalam takrir bagi syarahnya, bahawa dia tidaklah seorang yang pandai menazamkan syair, dan dia tidak boleh menulis bait-bait syair. Kalau ditulis 1 bait, 2 bait, maka dia akan susah sungguh. Nak tulis 1 bait pun susah sebenarnya. Dan ini disebut oleh diri beliau sendiri. Dan beliau tidak akan mampu menambahkan syair lebih daripada 3 bait. Beliau seorang yang alim dalam bahasa Arab, tapi tidak semestinya seorang tadi nazim, maksudnya pujangga. Dan beliau mengatakan bahawa qaridah ini tasaqatat ala fikri baitan fi waqtin wahid. Qaridah ini seolah-olah jatuh ke dalam kotak fikiranku ini satu persatu baitnya pada satu masa yang sama. Wa dzalika li anni du'itu fi diyafatin 'inda ba'di ikhwanina, kata beliau. Ini berlaku ketika mana saya dijemput sebagai tetamu di rumah sebahagian daripada teman beliau. Fa'aqadna nadhkurullaha ala tariqatil ma'lumah, dan kami pun berzikir pada dalam majlis tersebut dengan tariqah ma'lumah, dengan tariqah qalwatiyah maksudnya. Fa bainama nahnu fi asna'i dzalik, ketika mana kami sedang berada dalam keadaan zikir tadi, issarat tatasaqat ala fikri baitan. Waktu itulah datang waridat. Ini waridat beliau ketika wirid. Waridat beliau ni anugerah Allah Ta'ala bagi, masuk ke dalam kotak fikiran beliau satu bait syair. Walamma udtu ila ad-dar, bila saya balik ke rumah, ahbabtu an asturaha, maka saya bercadang untuk menulis semula, aw aj'alaha aqidatan, saya jadikan dia sebagai manzumah dalam akidah. Falamma satartuha katabaha jammun ghafirun fil yawmi alladhi satartu fihi.
Bila saya tulis saja, selesai tulis, maka ramai penuntut ilmu yang datang menulis apa yang telah saya tulis. Dan itu tak ada photostat. Dan itu dia kena salin semula. Dan ini ditakrirkan oleh dalam takhirat beliau. Takhirat ni maksudnya ni, kalau dalam kitab makhtutat, kalau kita jumpa, dia ada ditulis di sebelah tepi ceritanya. Jadi takrir ini diceritakan oleh beliau sendiri dengan tangan beliau sendiri yang menulis. Dengan tulisan tangan beliau sendiri ditulis di yang dalam Nuskhah Maktabah Azhar. Pada rakam 3184. Tak maaf, pada rakam 41.126 perpuluhan 318 itulah. Ataupun ada dua nuskhah. Nuskhah 3184 dengan nuskhah 4126. Itu. Baik. Wa hadha syarhun latifun. Ini adalah syarahan yang latif, yang sejahtera, yang kecil, yang daqiq, halus. Ala al-muqaddimatil musammati bil qaridatil bahiyah, kepada muqaddimah yang dinamakan dengan qaridah bahiyah, allati nazamtuha, yang telah saya nazamkan fil aqaid tauhidiyah, pada aqaid tauhidiyah, yuwaddihu ma'aniyaha wa yushayyidu mabaniyaha. Jadi yushayyidu mabayinaha, yani saya menjelaskan makna-maknanya, dan yushayyidu mabaniyaha, ay dengan makna ay yarfa'uha fa ba'da an bayyanaha. Yani selepas saya menjelaskan maknanya, maka saya mengangkatnya dan menjelaskan lagi syarah tersebut. Wa kashafa hadha syarah, maksudnya yani menjelaskan lagi syarah lagi bagi azhar qimataha wa azhara hadha syarah azhara qimataha wa a'la qadraha. Maksudnya yang mengangkat semula qadar matan tersebut. Tamam? Jadi lafaz tadi dijelaskan. Kalau baca lafaz syarah matannya sahaja kita akan dah kagum. Ini ditulis dalam satu malam, satu kali duduk, 71 bait. Yang kedua, akan terkagum lagi kita dengan syarahannya. Menjelaskan lagi makna bagi bait tersebut yang sangat mendalam. Tamam. Jadi kita akan tengok ada beberapa perkara yang dipilih oleh Imam Dardir, dan perkara ini sangat luar biasa pemilihan beliau terhadap masalah akidah. Dan juga bukan masalah akidah, masalah bagaimana memahami masalah akidah. Ijtanabtu fihi al-ikhtisar al-mukhil. Dan saya menjauhkan ataupun mengelakkan daripada terlalu ringkas, yang tidak akan mendapatkan kefahaman yang baik. Wa aradtu fihi 'an at-tatwil al-mumil. Dan saya juga berpaling daripada memanjangkan syarahan tadi sehingga membosankan. Tamam? Jadi yang dimaksudkan dengan ikhtisar tadi ghair mukhil, dan yang panjang yang tidak mumil, maksudnya mutawwal ghair mumil, maksudnya yang tidak panjang yang tidak akan menyebabkan bosan. Dan kedua-dua ni adalah merupakan diddan la yajtami'an. Jadi maksudnya kalau ada orang kata kitab ni bahawa ianya adalah ikhtisar, dia nak maksudkan ijtanabtu fi ikhtisarul mukhil, iaitu yang pendek, yang yang menghilangkan maksud, dan aku berpaling daripada memanjangkan yang panjang tersebut membosankan. Tamam? Jadi kalau kata yang dia ingin maksudkan oleh Imam Dardir, yuridu an yaqula, kata Syekh Jamal, innahu mukhtasar ghair mukhil, bahawa kitab ni adalah mukhtasar. Tamam? Ikhtisar yang tidak terlalu pendek sehingga tidak mendatangkan maksud, dan mutawwal ghairu mumil, dan yang panjang tidak terlalu membosankan. Bukanlah di sini Al-Imam Dardir menjauhkan daripada ikhtisar, dan bukan daripada sini dengan makna beliau mengelakkan daripada tatwil, memanjangkan syarahan, kerana sebagian tempat dia syarah panjang. Tapi syarahan panjang yang dimaksudkan beliau adalah syarahan panjang tapi tidak bosan. Panjang tadi berfaedah. Dan beliau ada kadang tempat yang beliau ringkaskan. Ringkas tadi tidaklah menghilangkan maksud. Ringkas tadi memberi faedah. Faham? Itu maksudnya. Jadi kalau kata kita faham, kata beliau mengelakkan daripada ikhtisar, mengelakkan daripada memanjangkan, tak betul. Kerana Al-Imam Dardir sendiri telah sebut, diletakkan sifat bagi ikhtisar tadi, iaitu al-mukhil.
Ini ikhtisar ni yang tercela. Dan juga tatwil, memanjangkan yang tercela pada al-mumil, yang membosankan. Tamam. Wa ikhtasartu fihi ala tahriril barahin. Dan saya ikhtasartu fihi ala tahriril barahin. Saya berpada dengan menjelaskan al-barahin, yakni burhan-burhan, dalil-dalil. Di sini disebut tahrir fil asli mutlaq at-talqis. Tahrir ni pada asal makna bagi tahrir adalah pada mutlaqut talqis. Apa saja bentuk ditalqiskan atau diringkaskan dipanggil tahrir. Tapi ini maksudkan di sini tahrir al-barahin di sini dengan makna naqahahu wa hazzabahu wa qallasahu min al-hashwi wat tatwil. Ini beliau menyadurkan semula, menyuntingnya daripada panjang dan melampau. Ma'a tahqiqi ma'anihi wa tashyidi mabanihi. Bersama dengan tahqiq maknanya dan menjelaskan maknanya dengan jelas. Itu maksud. Ma'al fawaidi allati yazdadu biha al-yaqinu. Tamam? Dan bersama dengan faedah-faedah yang menambahkan lagi keyakinan. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi kulla man talaqqahu biqalbin salim. Moga-moga Allah wallaha as'alu. Jadi saya memohon kepada Allah, tapi didahulukan Allah di situ sebagai maf'ul muqaddam adalah kerana untuk taksis. Yani saya meminta semata-mata kepada Allah an yanfa'a. An yanfa'a, iaitu naf'a di sini adalah tabi'un lil hubb wal i'tiqad. Manfaat ini mengikuti kepada kecintaan dan i'tiqad. Tamam. Fan-naf'u biha la yahsul illa liman kana ala hadhihi sifah. Jadi yanfa'a bihi, manfaat bagi kitab ini akan didapatkan oleh orang yang ada dua sifat ni ketika baca kitab ni. Yang pertama ada kecintaan, yang kedua ada i'tiqad. Ada pegangan i'tiqad yang kuat. InsyaAllah kita akan dapat manfaat dengan kitab ni. Wallahi, pegang betul-betul yang tu insyaAllah. Letak dalam hati kecintaan. Jangan ada rasa mumil. Ada sebahagian menuntut ilmu, bila baca kitab ni ulang 2 kali je, dia kata 2 kali, ulang lagi 2 kali. Dia akan tengok benda lain nanti. Dia akan jumpa benda lain ketika bacaan kitab ni. Saya baca kitab ni berkali-kali dengan para guru. Saya baca kitab ni dengan Syekh Jamal berkali-kali. Ada satu tempat di rumah Kedah pun ada baca. Dekat dengan di Azhar pun baca. Dan kemudian dibaca kitab ini dengan Syekh Muhammad Said Hambali pun ada 1-2 kali syarahan. Tamam. Dan saya sendiri baca pula di Ruak Jawi. Kemudian ada lagi baca lagi di Zawiyah Nasiriyah. Ini kitab ni telah dikhatamkan beberapa kali. Ma'al fawaidi allati yazdadu bihal yaqin, dengan faedah-faedah yang menambahkan padanya keyakinan. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi. Jadi kita sebut tadi manfaat tadi akan diperolehi ketika mana ada hub dan juga i'tiqad. Antara adab murid ketika mana mula mempelajari mana-mana kitab, walau diulang kitab tadi oleh gurunya 1000 kali pun, kalau diulang oleh gurunya sekalipun banyak kali, tetap dia akan menganggap kata ini kali pertama dia dengar. Ini baru murid yang benar dan dia akan dapat faedahnya. Kita akan boleh tengok diri kita sendiri. Kita ni murid yang sadiq atau murid yang kazib sebenarnya. Ini semua dalam hati sebenarnya. Murid yang sadiq ke murid yang kazib. Murid kazib tidak akan dapat manfaat. Wallahi tak akan dapat manfaat. Demi Allah tak akan dapat manfaat. Dan dia akan yanqalib ilal jahl. Dia akan jadi jahil sebab tu. Nampak? Dan dia kalau bagi kepada orang manfaat pun, dia tak akan dapat manfaat. Dia jadi seperti ka'ardil tanah yang liat, tanah liat, yang dia menanggung air, dia tak dapat manfaat. Tamam? Dia jaga. An-naf'u tabi' lil hubbi wal i'tiqad. Fan-naf'u biha la yahsul illa liman kana ala hadhihi sifah. Manfaat tidak akan diperolehi melainkan kepada yang ada sifat ni. Apa dia sifat apa? Al-hub dengan al-i'tiqad. Wa kadzalika al-intifa' bi ulumil awliya'i was salihin. Begitu juga mengambil manfaat dengan ilmunya para wali dan para salihin. Dan fala yahsul li ahadin ya'taqid fihim i'tiqadan sayyi'ah. Takkan siapa pun mendapatkan ilmunya para awliya dan salihin kalau kita i'tiqad dengan i'tiqad yang salah terhadap mereka. Baca kita Imam Ibn Arabi, kemudian i'tiqad yang sayyi kepada Imam Ibn Arabi.
nak dapat manfaat dengan kitab beliau? Wallahi tak akan dapat manfaat. Nampak? Kamu baca macam mana kitab kalau kamu tidak ada hub dan kamu tidak ada i'tiqad terhadap kitab tersebut. Jadi kitab kita baca memang untuk intiqad. Baca untuk intiqad, kamu akan melihat daripada awal kitab sehingga selesai kitab adalah dengan intiqad. Jadi baca kitab ni, kita baca dengan i'tiqad. InsyaAllah akan faham dengan baik kitab ni. Wallahi, saya tidaklah menjamin dengan jaminan yang besar kerana tapi kalau diikuti pengajian ini dengan baik, insyaAllah kita akan dapat faham dengan baik, insyaAllah. Pengajian kita ni seminggu sekali saja, hari Rabu. Nak khatam bila tak tahu, Allah Alam. Bismillah dia tak baca hari ni. Tak masuk lagi, baik pertama pun tak masuk lagi. Sebab kita akan baca syarah. Baca syarah ni kena sabar sikit lah. Kita bukan baca matan ni, kita baca syarah. Syarah ni penting. Sebab apa saya tidak tinggalkan syarahnya? Kerana syarahannya sangat halus, mendalam. Tengok nanti. Kamu akan tengok nanti perjalanan tersebut, insya-Allah taala. Jadi dalam tempoh seminggu lagi, sempatlah untuk beli kitab dulu. Saya pakai kitab ni. Saya tanya pula. Dia suka sungguh tanya. Syekh pakai kitab apa? Dia tanya tu. Tak penting pakai kitab apa pun sebenarnya. Bacalah kitab apa pun. Bila saya baca kitab tu, tak perlu nak tengok sesuatu yang saya baca tu. Tengok matan syarah dia saja. Kan nanti kamu akan jadi tersyatut. Khususnya bagi yang baru mengaji lah. Kalau ada memang alim, kabir. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada ikut, tak apa. Kelas ni. Ya. Jadi kalau kata yang baru nak mengaji, dia baca kitab Halabi pun boleh. Tak ada masalah apa. Kemudian dia catat. Yang saya sebut tu, dia catat. Nampak? Tapi kalau nak baca juga, nak tengok syarahan yang saya baca, ni syarahannya. Cetakan Kashidah. Basair Azhariyah ala Syarhil Qaridatil Bahiyah, karangan Allamah Abil Barakat Ahmad Dardir, yang ditulis ataupun ditahqiq oleh Syekh Jamal Faruq Syaikhuna. Ini antara tahqiq yang terbaik sekarang ni yang kita baca, yang menjelaskan dan juga memberikan panduan yang bagus tentang masalah tersebut. Bolehlah baca, atau ada dalam Shopee kalau tak silap saya, dah boleh beli rasanya. Jadi kalau kata nak ikuti pengajian ni satu persatu, dan saya akan terjemah satu-satu, jangan bimbang. Untuk pengajian ni, walaupun siapa yang baru nak mengaji, jadi dia boleh tulis dengan apa yang akan kita pelajari tersebut, insya-Allah taala. Tamam. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi kulla man talaqqahu biqalbin salim, wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Dan ya Allah, aku memohon semata-mata kepada Allah. Baik, macam mana saya terjemah semata-mata? Karena kita sebut tadi wallaha as'alu. Faham? Wallaha as'alu dengan makna didahulukan Allah tadi, asalnya as'alullaha. Bukan wallahu, wallaha as'alu. Kenapa kita baca wallaha as'alu? Didahulukan maf'ul, ini maf'ul muqaddam daripada dia punya amilnya as'al. Jadi kerana taksis, kata ulama, untuk taksis. Iaitu dengan takrifan hanya semata-mata kepada Allah lah aku meminta. Tu. Hanya semata-mata kepada Allah lah aku meminta. An yanfa'a, agar diberi manfaat bihi, dengannya, dengan apa ni? Bihadal kitab atau bihadal syarah, dengan syarah ini, kullaman talaqqahu biqalbin salim, sesiapa yang talaqi kitab ini dengan qalbin salim. Tamam. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan menjadikannya, yakni menjadikan amalan yang aku lakukan ini, mensyarahkan kitab ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innahu al-maula ar-raufur rahim. Fa aqulu, dan aku katakan, wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim, dan tidaklah taufikku melainkan petunjukku daripada Allah yang maha tinggi dan maha agung. Taufik nanti kita akan terjemahkan nanti insya-Allah pada pengajian akan datang. Taufik itu apa maknanya? Yang di sini at-taufiq huwa khalqu qudrati 'ala at-ta'ah fil 'abdi aw khalqu at-ta'ah. Sini ada pandangan yang perlu kita perjelaskan dengan lebih lanjut dan lebih mendalam sedikit. Pada pengajian yang akan datang insya-Allah kita akan bertemu. Sebelum kita masuk pada bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.